Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati al-fadhil Tuan Imam, pengurusi yang minta kuasa Masjid Ar-Raihan, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang setingginya kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat meneruskan kehidupan kita di atas dunia ini, dan kita memulakan majlis hidup kita dengan salatul jamaah. Kemudian panjang lagi lah kira-kira kita sampai ke malam nanti. Maka dalam perjalanan hidup, sama juga dengan perjalanan di atas dunia ini, kita perlu kepada panduan dan bimbingan, serta perlu kepada ketulusan hati di dalam beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang ulama yang dikenali dengan nama Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia kata, utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Tuan-tuan boleh tanda, semak hatimu, ada ke tidak hati kita di 3 tempat. Hati dalam tubuh kita ni ada. Kalau tak ada hati tu tak hidup dah kitanya. Tetapi maksud hati di sini qalbun ruhani. Kerana itu para pengkaji tentang hati masih lagi berbincang, bila sebut hati tu yang mana satu? Adakah yang gambar macam orang duk buat love tu, itu hati? Ataupun hati itu dengan makna jantung, sebagaimana bahasa Arab kata qalbun dengan makna jantung. Maka para ulama katakan itu anggota, alat dalam tubuh kita. Tetapi yang dikehendaki di sini iaitulah illa man atallaha biqalbin salim, orang yang datang bertemu Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera, iaitulah hati nurani. Dia panggil hati nurani, yang Allah pasangkan dalam tubuh kita. Dia duduk kat mana? Adakah duduk kat dada ni atau duduk di kepala? Jadi tak habis-habis lagi perbincangan. Yang kita naknya hati nurani itu memang wujud dalam jiwa kita. Maka penjelasan di sini, kamu cari utlub qalbak, makna cari hati kamu itu di 3 tempat. Yang pertama, inda sama'il Quran. Ini yang kita nak bincang. Ketika mendengar Al-Quran. Hari ini Alhamdulillah kita dengar Quran. Setengah-setengah masjid surau tu belum azan dah baca Quran sampai 20 minit, 15 minit ada yang baca. Dalam rumah kita, dalam kereta kita ada bacaan Quran. Itu Quran itu untuk hati atau untuk telinga? Kalau sekadar kita dengar, telinga kita sedap qari bacaan, tetapi tidak masuk dalam hati kita, maknanya tidak memberi bekas kefahaman dalam hati tentang Al-Quran. Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua, wa fi majalisi zikri, cari hati kita ketika berzikir, dalam majlis zikir. Maksudnya dalam majlis ilmu, ketika kita berzikir, adakah hati kita ada bersama ataupun tidak? Tuan ada di sini dalam majlis ilmu ni, ada kat sini dia, tapi boleh jadi hati dia berterbang ke sana sini, sehingga dia tak tahu apa yang dia dengar dan apa yang orang kata. Yang ketiga, wa fi awqatil khalwati. Yang ketiga, ketika kita mengambil peluang berkhalwat pada waktu malam. Biasanya khalwat ni waktu malam.
Bukan khalwat dengan orang perempuan tu. Khalwat maknanya kita bersunyi dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan kena ingat, waktu berkhalwat inilah waktu yang Allah nak tengok kita ada di mana. Sebab di dalam hadis 7 golongan orang yang boleh duduk di bawah bayangan aras. Ingat tidak kita? Orang yang duduk di bawah bayangan aras pada hari kiamat ada 7 golongan. Salah satu daripada golongannya rajulun jalasa khalian fafadat aina. Seorang yang duduk sunyi pada waktu malam. Dia panggil duduk senyap-senyap, diam, bermunajat, berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla sehingga mengalirkan air mata. Ini 3 tempat ini adakah tidak taksir kesan Al-Quran, kesan zikir, kesan kita berfikir itu kepada hati kita? Kalau ada, kita kata alhamdulillah, bermakna hati kita segar, hati kita sihat. Fa in lam tajidhu fi hazil mawatin, kata Syekh ni, kalau kita tak jumpa hati kita di 3 tempat ini, baca Quran tak rasa apa. Hari ni pula para jemaah kita tengok macam-macam dalam surat khabar. Dulu sekadar Al-Quran itu dibaca kepada air, ya, pi air, ya. Hari ni dah turun ke ayam pula dah. Ni keluar baru ni, terapi ayam, harga dia lebih tinggi, lebih lumayan. Kita pun bersungguh lah kalau nak beli ayam, pergi cari hak terapi dulu. Sehingga kan saya tengok kenyataan daripada JAKIM tidak membenarkan perbuatan sedemikian, kerana itu dia panggil memperdagangkan Al-Quran. Jadi Al-Quran turun untuk kita, tuan-tuan, bukan turun untuk ayam. Ini jadi kadang-kadang kita salah tukar tempat. Hak kitanya kita tak baca pun, sampai ayam diperdengarkan Quran 22 jam satu hari, tak tidur kawan tu. Maka yang kita naknya, kalau tak jumpa, maksud tak jumpa di sini maknanya tidak memberi bekas. Kita baca Quran tak memberi bekas. Sedangkan dalam hadis yang Nabi kita sebut, Nabi SAW sebut, bagi orang baca Quran dia kata iqra wartaqi warattil kama turattil fil dunya. Darjat orang baca Quran ini di akhirat, dia baca, dia naik darjat sebagaimana akhir ayat yang dia baca. Maknanya darjat dia akan tinggi, naik darjat. Berapa banyak kita boleh khatam Quran, maka itulah yang akan bawa kita di akhirat nanti. Jadi alhamdulillah sekarang ni musim Quran sudah menghampiri. Hampir ke tidak? Bila? Dia kata lepas dah musabaqah. Kita nampak tu dah. Musabaqah peringkat kebangsaan sudah siap. Siapa Johan, siapa apa ni, qari'ah sudah ada. Lah itu semua itu kerja membaca Quran dengan suara. Satu usaha yang baiklah. Yang kita nak di sini iaitulah baca Quran yang kita boleh baca, iaitu bila mari bulan Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turun Al-Quran. Jadi persiapan nak terima, nak masuk Al-Quran ini daripada sekarang, daripada bulan Rajab, kemudian pergi ke Syaban, kemudian mari Ramadan tu bukan baru nak baca, nak tukar giat. Kalau sekarang ni kita Rajab boleh setengah juzuk satu hari, alhamdulillah. Bulan Syaban 1 juzuk, Ramadan berapa? Takkan sama dengan bulan Rajab, bulan Syaban. Mungkin sebab kita selalu dengar imam duk baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban. Ya Allah, berilah kepada kami berkat pada bulan Rajab dan bulan Syaban, wa ballighna Ramadan, sampai ke Ramadan. Dia tak minta apa-apa, nak suruh sampai Ramadannya. Bila sampai sibuk dengan bazar, sibuk dengan tu ni. Jadi doa tu perlengkapkan. Sampai ke Ramadan dalam keadaan kami kuat beribadat, sihat wal afiat, baca Quran. Jadi doa tu biar jangan sampai saja. Ya Allah, sampai ke saya. Macam kita hari ni juga. Semangat ni, ya Allah, sampai ke saya ke Mekah. Bila sampai tak minta nak buat apa. Pasal itulah ramai orang sampai ke Mekah duk jadi jaga tunggu masjid. Pukul 5 pergi dah nak maghrib, tapi duk tunggu kat luar masjid, dia tak masuk dalam. Jadi para jemaah sekalian, itu tempat yang pertama yang perlu kita kena cari, kita kena siasat. Adakah tak ada hati bersama kita? Kalau sekiranya tak jumpa dalam 3 tempat tadi, fasalillah an yamunna alaika biqalbin. Hendaklah kalau tak jumpa 3 tempat, doalah dengan Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala beri pada kita hati.
fa innahu la qalbalak, karena kamu tidak ada hati nurani, tidak ada. Jadi para jemaah sekalian, ini di antara kata-kata awal, kata-kata motivasi yang boleh kita ambil pengajaran, di mana seorang ulama nama dia Ar-Rabi' bin Khaisam rahimahullahu ta'ala, orang pergi tanya dia soalan bagus. Dia kata, kaifa asbahta, bagaimana keadaan kamu hari ini, apa keadaan kita. Kita patut juga kita tanya khabar sehari-hari sama-sama kawan-kawan kita. Contohnya kita ni ahli surau ni, ahli masjid Ar-Raihan, dia buat geruk sekarang ni, semua masjid boleh jadi siapa 2-3 geruk dah. Geruk Tok Bila satu, geruk imam satu, geruk pengkuliah satu. Dah, habis benda dia letak situ. Tetapi dalam perbincangan kita banyak pergi ke lain tempat. Yang kita nak tanyanya, kaifa asbahta, bagaimana keadaan kita hari ini dengan Allah. Bagaimana keadaan kita hari ini dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana keadaan kita hari ini dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Letak situ. Terus duduk sebar zikir yang pelik-pelik. Setengah orang dia sebar zikir. Oh, hari ni siapa bacanya ni 1000, 10,000 kali, 1000 kali, dia dapat sekian-sekian. Kalau kita tanya balik, forward balik tu soal apa ni, apa yang dia hantar ke dia sendiri, tanya, awak dah baca? Diam dia kata, saya pun belum baca lagi, saja nak kempen lah dah. Kita dalam bab ibadat jangan duduk main kempen, kita dulu mula, kemudian orang lain ikut. Jadi kata dia Rabi', orang tanya dia, kaifa asbahta? Qal asbahna muznibin. Nah, ini hati orang yang punya hati yang hidup. Asbahna muznibin, kita sekarang ni berpagi-pagi banyak buat dosa. Na'kulu arzaqana, kita duk makan rezeki yang telah beri hari ni. Apa rezeki kita tak tahu. Daripada lepas subuh lagi siap-siap. Nah, kita tak tahu apa makanan yang kita nak makan hari ni, rezeki apa. Tiba-tiba je imam bagi tahu, tuan-tuan nasi lemak. Dapat satu menu. Kau boleh jangka dah. Belum tentu lagi dah. Jadi tengah hari apa yang kita nak dapat, wallahu alam, wa nantaziru ajalana, dan kita juga menunggu tempoh ajal. Jadi doa-doa yang Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan, doa bangun daripada tidur, ingat tak ingat? Kau terlupa baca tadi? Oh, dia lewat sedar Ustaz, takut terlepas ceramah pula pagi lagi. Alhamdulillahilladzi, ulang kaji balik, ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Kita hayati ke tidak makna dia? Alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kami. Kita mati bila? Jawabnya matilah bila tidur. Sebab bila tidur tak tahu apa kita. Kalau kita tahu kita buat apa tengah tidur, tak tahu apa dah. Tiba-tiba bunyi bom jatuh, tengok anak jatuh atas katil dah. Jadi kita tak sedar apa yang kita buat. Itu dia panggil mati kecil. Mati kecil. Pasal itu Nabi SAW di antara adab dia, bila kita nak tidur, dia suruh siap-siap untuk mati. Dengan bertaharahnya, ambil wudu, baca doa bismika rabbi wada'tu jambi, baca ayat-ayat kursi, baca yang menunjukkan kepada tauhid kepada Allah Ta'ala. Manakala kita mati, malaikat ambil tengah tidur, kita sudah bersedia. Bersedia ke tidak? Kena bersedia, jangan kata memang kita tak bersedia untuk mati, tapi bersedia kalau mati. Kalau kata aku nak mati dah esok, menangis orang sebelah tu, jangan lagi dah. Saya ni suka bawa jemaah ni pergi waktu haji umrah. Bila sampai Madinah, kita kata di antara kelebihan Madinah ini, Nabi SAW sebut, siapa dia mati di Madinah, mati di Madinah, kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah, aku akan memberi syafaat atau saksi pada hari kiamat. Jadi dah sampai di sini, saya beritahu kepada jemaah, insya-Allah saya nak berdoa minta mati di Madinah. Tuan-tuan nak amin ke tak? Ramai juga yang kata nanti mari semula Ustaz. Kali ni biar nak balik dulu. Saya pun tidak nak mati sekarang. Saya kata kalau nak mati, dah sampai tempoh kita minta Allah Ta'ala mati kita di Madinah. Duduk dia sakit di sini, tiba-tiba sihat. Beritahu kepada anak-anak bawa ayah pergi Madinah, pergi Mekah, pergi tanah haram. Jadi kalau anak mak itu dia, kalau nampak Melayu macam tu,
isteri pun jangan tak pergilah kau bawa ayah muda, kena pergi sekali pasal sudah ada tanda-tandanya. Sebab dia selalu doa nak mati. Jadi kita hari ni bersedia untuk mati walaupun kita tak nak mati. Nak ke tak nak mati? Untuk hari ni tak lagi lah tak? Pasal banyak lagi urusan tak settle. Tak, kita settle dulu, tak apa. Selagi kita boleh settle. Baiklah, di sini maka dalam perbincangan para ulama mengatakan hati manusia ini ada 3 kategori. Yang pertama dia panggil al-qalbul hayy, hati yang hidup. Alhamdulillah tuan-tuan, ini yang kita cuba nak tengok dalam perbincangan ringkas kita ni. Apakah tanda-tanda hati itu hidup? Apa tanda hati hidup? Yang kedua dia panggil al-qalbul qasi, hati yang keras. Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah 74, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Keras hati kamu selepas daripada terima keterangan, tak mau beriman, maka dia seperti batu, au ashad, lebih keras daripada batu. Tuan-tuan selalu tengok mungkin dalam YouTube hari ini sudah ada berapa banyak sumber air kita mari daripada mana? Mari daripada bukit, kan? Mana bukit? Bukit itu mari daripada mana? Terbelah bukit. Min khasyatillah, sebab takut pada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukit terbelah kerana takut pada Allah Taala, dia keluar air untuk kita. Jadi tapi hati yang keras, maka hati yang ini dipanggil hati yang tidak beriman. Kemudian kategori yang ketiga al-qalbul marid, hati yang sakit. Nah, hati yang sakit ni masih lagi dipanggil darjat yang kedua. Hidup tapi sakit. Mana kalau hidup biasa ni orang panggil setakat kecil manis, darah tinggi, boleh bertahan lagi dah dengan makan ubat, dengan berpantang. Kalau paling berat apa pergi dialisis, kena 2-3 kali seminggu, tapi masih ada peluang. Maknanya hati yang sakit masih ada peluang untuk diubati, untuk dibaik pulih. Tapi al-qalbul qasi, yang kedua tadi, hati yang sudah mati, itu agak sukar. Jadi kita ambil yang pertama dulu. Al-qalbul hayy, dalam nota yang ada di tangan saya ni, di bawah buku tajuk dia bi ayyi qalbin nalqahu, dengan hati mana kita nak bertemu Allah Azza wa Jalla. Dia telah sebut kepada kita ada 8 ciri-ciri al-qalbul hayy, hati yang masih hidup. Alhamdulillah. Tuan-tuan cuba tanda, kita muhasabah diri kita, kalau masih ada peluang insya-Allah taala untuk kita baiki, untuk kita gilap, untuk kita naik taraf dia, kita kena naik taraf. KPI ibadat mesti kena ada. Nah, istilah orang kerja ini KPI ni. Nak tengok apa dia tak status ibadat. Sebab apa kita tak semok ibadat kita? Sebab kita rasa cukup dah yang apa yang aku buat. Aku ni ahli masjid, ahli surau, subuh pun pergi, asar zuhur pun solat di pejabat contohnya, atau kalau hari cuti solat di masjid. Tetapi kita tidak tengok dari sudut ibadat harian kita yang rutin ini telah dinaik taraf ataupun tidak. Kita tengok pula dari sudut zikir. Kita tengok pula dari sudut penghayatan kita kepada Al-Quran. Sebab Quran ini peringkat pertama belajar tajwid. Pasal tu ramai di kalangan ulama-ulama yang besar, di antara doa mereka, Allahumma la taj'alna mimman yuqimu hurufahu wa yudayyi' hududah. Ya Allah, jangan jadikan kami ni orang yang hanya menjaga huruf Al-Quran. Oi, kalau jaga huruf tajwid pukul 12 malam, interaktif. Yang mengaji Quran tengah dalam TV tu, apa nama? Interaktif. Pukul 12 malam tunggu lagi. Itu satu kebaikan kita kata. Tapi sekadar nak betul huruf ya, la. Wa yudayyi' hududahu, tapi mensia-siakan undang-undang Al-Quran, maka itu yang jadi bimbang. Tuan-tuan minta maaf kalau saya sebut undang-undang Al-Quran ni, jangan duk mikir nak buat hudud saja. Itu salah satu daripada undang-undang dalam Al-Quran, tetapi yang tidak dihalang oleh mana-mana undang-undang. Perlembagaan tak boleh halang, polis, FRU tak mai kacau semua. Iaitulah bagaimana kita nak beramal dengan Al-Quran Al-Karim. Yang pertama sekali dari sudut keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua dari sudut bagaimana hati itu nak tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tanda yang pertama para jemaah sekalian, iza zukirallah wajilat qulub.
bila disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, hati gemetar. Tuan-tuan tanda ayat ini nanti balik tengok dalam Quran, ayat Al-Anfal, surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, insya-Allah kita termasuk di kalangan mereka. Alladzina idza dzukirallah, apabila disebut ya nama Allah Taala, sebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gementar hati, takut nak buat Allahu Akbar, sebut nama Allah. Kita tengah tidur dengar awal azan, dengar sebut nama Allah, lompat bangun. Ni bangun 4 terik nak boleh turun daripada katil dah. Mula-mula bangun tengok jam dulu. Ada peluang lagi. Sebab letak 3 time. 3 time ada dalam jam tak? 5.30, 5.40, sama dengan azan tak? 5.50. Jadi 3 time juga. Yang ketiga tu kadang-kadang terlepas juga. Jadi itu dia panggil peringkat yang pertama. Maknanya bila dengar, bila zikir Allah, disebut yang nama Allah Ta'ala, wajilat, hati gemetar. Rasa tak boleh duduk, aku tak boleh duduk. Sebab apa tuan-tuan? Kalau nak kata azan, nak panggil mari masjid, cukup dengan bila panggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Cukup dah tu. Memang itu pun tujuan nak panggil mari. Tapi kenapa dibongkar bangkit dengan nama-nama Allah, dengan nama Rasul? Allahu Akbar. Kemudian mari pula dengan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah sebab kita semua mendakwa kita cinta kepada Allah dengan Rasul. Bila kita tunjuk kita cinta Allah Ta'ala dengan Rasul, maka kata di para ulama, setiap cinta dituntut bukti. Betul tak? Kita ni nak tanda cinta kepada isteri, anak-anak. Kalau pergi melawat luar negara, mesti di antara tempat yang kena pergi, kedai souvenir. Tak boleh beli benda lain pun, beli juga menyangkut kunci. Beratus dah ada kat rumah, tak pakai-pakai pun dah. Tapi nak balik tu nak tunjuk juga tanda cinta, ada tanda sikit. Jadi bila kita sebut Allah Ta'ala, bagaimana tanda cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla? Ada sebuah buku yang nota yang saya kuliah ni, tuan-tuan boleh tengok dekat pesta buku, tajuk dia Jalan Menuju Allah. Kita bawa dalam buku ni 10 sebab meraih cinta Allah Ta'ala. Jadi para ulama menyebut 10 sebab. Di antara sebab yang pertama inilah zikir, baca Quran. Ini antara sebab mahabbatullah. Nak dapat cinta Allah, nak dapat kasih sayang Allah Ta'ala, kita kena tunjuk dulu. Allah, saya ni Tuhan tak ambil dah. Lah, kita tak tunjuk cinta, macam mana Allah nak cinta? Jadi kata ahli-ahli fikih mengatakan cinta berbalas. Cinta berbalas, kita kena mula dulu, barulah Allah Ta'ala akan mari. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala sebut, iza taqarraba ilayya abdi bishibrin, kalau hamba aku ni bertakarrub pada aku dengan sejengkal, aku pergi kepada dia sehasta. Itu ibarat maknanya rahmat Allah Ta'ala tu sangat laju untuk sampai kepada kita. Tapi kita mula dulu. Kita mula dulu. Hari ni bila sahabat-sahabat kita diganyang di bumi Syam, di Syria, tengok tak tengok kita dalam berita? Tengok. Lepas tengok buat apa? Sumpah celaka buat Nusairi. Dia mazhab yang kerajaan Asad ni dia panggil mazhab Nusairi. Nusairi ni satu kumpulan Syiah yang Syiah tak iktiraf dia. Syiah berkata dia kafir juga. Itu cerita dia. Bila kita tengok di mana perasaan dhamir kita dengan saudara Islam kita, yang Nabi kita sebut kal jasadil wahid, umat Islam tu macam satu. Sebab apa? Kesan keimanan kepada Allah Ta'ala duduk di mana? Bila orang beriman, adik-beradik. Allah sebut dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara. Tetapi bila kita tidak letak di situ, tidak letak Allah Ta'ala di hadapan, dalam ayat tadi, wajilat qulubuhum, kemudian tahap yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibaca ke atas mereka ayat-ayat Al-Quran, zadatuhum imanan, bertambah iman.
Tahap yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal pada Allah. Kemudian alladzina yunfiqu, panjang lagi ayat, tuan-tuan boleh tanda surah Al-Anfal ayat 2 sampai kepada ayat 4. Ini dipanggil ayat tadabbur untuk kita berbincang supaya kita nak tahu bagaimana hidup tak hidup hati kita bila baca Quran sedap dengar. Yang saya bimbang hari ini tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita Quran pun kita tak baca. Bukan tak nak baca, ustaz tak sempat nak baca. Tak apa, saya terima. Memang kita sangat sibuk sekarang ni. Sibuk tak? Betul ke sibuk? Sekali soalan yang kedua mari, ramai giling kepala. Bila kata je, kenapa tak baca Quran? Sibuk. Baik, saya tanya soalan yang kedua, betul ke sibuk? Sampai di sini terhenti seketika. Tak. Rupa-rupanya kita di antara sibuk dengan menyibuk. Itu dua tu. Kita ni betul sibuk ke menyibuk? Banyak menyibuk ya. Semua benda nak ulah belaka tak? Ulah isu atas dunia ni ulah. Sampai benda sebesar-besarnya daripada isu negara kepada isu qaryah, kepada isu kampung, isu antarabangsa, sibuk belaka kita. Sehingga terlupa kepada isu kita sendiri. Isu kita ada isu tak ada isu? Ada. Apa yang tak adanya? Tengok. Kata di para ulama, ada satu cerita seorang doktor ni doktor di hospital. Dia datang seorang pemuda masuk hospital, tak tahu penyakit. Cek dia punya semua positif lah, tak ada masalah apa ni. Molek belaka dia punya pemeriksaan, tengok darah, tapi dia sakit, tak lalu makan apa benda. Akhir sekali doktor ni pergi cek dia, pergi tanya dia, sebut nama pak saudara dia, tak ada masalah apa-apa. Sebut nama orang tu, orang ni, semua biasa belaka. Tapi bila sebut nama seorang budak perempuan di kampung dia tu, menggigil dia. Doktor kata dia ni bukan penyakit sakit ni, penyakit rindu saja. Jadi manusia bila rindu kepada orang, kepada orang ni orang perempuan contoh, dia gila ke budak ni, orang kampung dia, jiran dia, kawan sekolah dia gila kawan tu, sehingga sampai peringkat sakit. Bila sebut orang ni segar. Maka kata ulama, walillahil masalul a'la. Kita tak boleh nak banding Allah Ta'ala dengan makhluk. Tapi adakah hati kita bila sebut Allah rasa rindu? Bila sebut Allah, Nabi SAW rasa nak ikut dia? Maka disitulah para ulama kita nak tengok apakah di antara tanda-tanda cinta. Min alamatil muhib, di antara tanda seorang itu cinta, dia akan rasa lain perasaan dia bila disebut nama orang yang dicintai. Sebut nama dicintai. Sebab apa bila sebut nama mak, kita kata ibu yang disayangi. Betul tak? Sebut ibu cukup dah, tapi disayangi lagi sebut belakang. Bila sebut nama suami, nama isteri, yang dirindui. Jadi ada je istilah-istilah. Maka di sinilah para ulama mengatakan, ketika kita sebut nama Allah Ta'ala, adakah perasaan begitu? Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Saya bukan tak nak zikir ustaz, tapi terlupa nak zikir. Itu masalah. Biasa saya bagi kertas, tuan-tuan tengok kertas ni, nama dia zikir 4 kalimah. Dah dapat dah zikir ni, tengok dalam blog saya Abu Anas Madani, tengok zikir 4 kalimah. Saya bagi sini. Zikir ni tak ada kertas pun saya rasa tak ada jadi masalah. Tuan-tuan boleh setuju selalu pagi ni. Cuba kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ingat tak ingat? Tak payah pakai kertas. Tak perlu. Alhamdulillah. Jadi yang tak ingatnya apa? Yang tak ingat. Nak berzikir tu tak ingat. Maka di sini timbul soalan, bahasa Arab kata lish. Kenapa? Tuan-tuan kena letak dalam kepala soalan ini. Soalan yang saya tanya ni, kita tanya hati kita, limadha, wahai hati, kenapa nama Allah Ta'ala tidak disebut? Kita hidup 24 jam kali dengan 60 minit,
bermakna kita ada masa 1440. Betul cikgu matematik? 1440 minit yang kita boleh sebut nama Allah berapa kali? Zikir 4 kalimah tadi berapa kali boleh sebut? Jadi minta maaf, tak sempat nak sebut. Timbul soalan yang kedua, oleh kerana nama itu tidak terpahat dalam hati, yang sepatutnya kita lupa kita. Di sini para jemaah, muhasabah, kita punya audit ke hati kita perlu dibuat. Tuan-tuan tanya sendiri daripada semalam, daripada sebelumnya, dalam masa seminggu ni berapa kali kita boleh zikir, dan kalau tak boleh terkelu lidah kita nak sebut, kita kena audit kali yang kedua, di mana punca silapnya hati tak boleh sebut nama Allah Ta'ala. Adakah kita dilarang sebutnya nama Allah Ta'ala, glory merah FRU datang? Tak, sembuh air dia tu. Kenapa kamu sebut? Tak ada. Kita bukan hidup di negara komunis, bukan hidup di negara-negara kafir yang begitu menekan. Kita hidup dalam negara kita, alhamdulillah, tidak ada siapa melarang untuk kita menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang melarang kita siapa? Nafsu dan syaitan. Itu je yang kita boleh menyalahkan. Tak ada arah. Kita, syaitan yang telah meleka ke saya, nafsu pula yang telah menguasai jiwa, menyebabkan kita tak boleh nak sebut nama Allah Ta'ala. Orang mari tanya Imam Al-Hasanu Al-Basri. Tanda tuan-tuan, orang tanya Hasan Basri. Hasan Basri ini seorang ulama yang masyhur, seorang ahli, orang faqih, orang alim dan ahli ibadat. Dia kata, ya Aba Sa'id, gelaran dia ya Aba Sa'id, amu'minun anta? Juru tanya pun berani. Saya ingat kalau tanya ustaz zaman kita ni kena jekah. Ustaz ni beriman ke tak? Rasa kena penampak. Dia tanya Syekh Hasan Basri, ya Hasan, amu'minun anta? Awak ni orang beriman ke tak? Subhanallah, ajaib. Tuan Syekh yang alim, yang abid, yang faqih ni kata apa? Dia kata, al-imanu imanan. Tuan-tuan tak ada ceritanya, menarik. Iman itu dua iman. Iman dua. Kalau kamu tanya aku beriman pada Allah Ta'ala, pada kitab, pada malaikat, pada Rasul, pada hari akhirat, alhamdulillah, fa'ana bihi mu'min, kita beriman. Samalah kita pun kan. Kalau tanya hak ni, semua kita sudah beriman daripada awal lagi. Wa in kunta tas'aluni an qaulillahi tabaraka wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau kamu tanya iman sebagaimana firman Allah Ta'ala yang kita baca tadi, surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhi iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Hasan Basri, fa wallahi ma adri ana minhum amla. Hasan Basri bersumpah, demi Allah aku tak tahu aku masuk dalam kumpulan itu ataupun tidak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mana iman yang kedua? Iman yang pertama jelas, insya-Allah kita sudah beriman. Kalau orang mari secara on the spot lah, emergency tanya soalan rukun iman, mantap tak mantap kita nak jawab? Kau duk mikir nanti. Nak balik saya kita fardu ain, tak payah dah. Cuma kecuali pada malam nak akad nikah. Itu biasa imam buat kacau lah. Juru nikah dia tanya, berapa rukun iman? Kawan tu tengah menggigil. Dah berlatih nak jawab nikah pun daripada petang tadi sampai maghrib dah. Mari tanya rukun iman pula bertukar, kawan tu malu depan orang. Jadi kalau nak tanya, saya ingatlah sebelum akad nikah mari ambil borang tu, tanya dah dalam bilik one by one dengan dia, awak saya nak interview sebelum saya, sebab depan orang ramai itu memalukan. Itu pandangan saya lah, wallahu alam. Tuan-tuan ada pandangan sendiri. Depan tu memalukan. Yang pertama, dia sudah menggelabah, dia duk mikir benda lain, kita tanya benda lain tak terjawab dia. Kadang-kadang soalan yang simple ya, tanya tak. Kita ni tak usah kata apalah tak. Orang tanya Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat ke berapa? Agak-agak boleh jawab tak jawab? Tak jawab dah. Sabar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bilang daripada satu semula, 1 2 3. Itu orang tak panggil, itu tak hebat. Dia boleh jawab terus je. Seorang budak tu tengok dalam video sekarang ni, budak Arab, Mujahid Al-Maliki. Kan? Orang buat pertandingan Al-Quran. Allahu Akbar. Saya kata ayatun
Ini tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang kita duduk dengar Imam Bukhari hafal 600,000 hadis, Imam Ahmad beratus ribu hadis. Zaman tu kita kata metos zaman kita hari ni. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk kuasa Allah Ta'ala masih berlaku. Tengok dalam video dia tu. Satu benda yang ajaib bagi saya tengok. Saya tengok juru soal pun macam buat nanya ke budak tu. Tapi dia jawab semua. Ba'du, mana lepas tu, next. Semua jawab. Saya kata ini ayah. Tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bahawasanya Allah Ta'ala kata bukan kamu ni, bukan duduk di komputer ya. Boleh jawab. Komputer boleh jawab semua kan. Tekan je, cerek keluar. Ayat berapa, surah apa. Masih ada manusia yang berotak lebih daripada komputer. Jadi, naknya latihan. Jadi, kata di Hasan Basri, saya pun nak fikir juga sebagaimana Hasan Basri fikir, kalaulah iman yang kategori yang kedua, iman yang menunjukkan kepada tanda keimanan, baca Quran gemetar, baca Quran menangis, baca Quran menambahkan keimanan, adakah kita di sana ataupun tidak? Maka para ulama telah berbincang panjang. Kata di Ibnu Zaid rahimahullah ta'ala kepada ayat wa ta'iyaha uzunun wa'iyah, memahami dia dengan telinga yang mendengar. Dalam surah Al-Haqqah ayat 12, wa'iyah di sini dengan mana ta'il qulub ma tasma'ul azan, hati memahami apa yang dia dengar oleh telinga. Oleh kerana kita hari ni baru ni minggu lepas kita buat seminar dipanggil KFIC, Convention Fiqh Ummah di sini. Salah satu daripada tajuk yang diberi kepada saya iaitulah mendidik anak-anak di era IT, zaman teknologi. Di antara yang saya tengok, baca dalam buku-buku yang ditulis oleh pakar-pakar pendidikan ini, mereka mengatakan era IT ni era manusia tak fokus. Tak fokus. Kita tengah belajar, kita buka handphone duk tengok benda lain. Duk tengok kawan tanya nak makan apa lepas ni. Tak dengar dah ustaz kata. Nah. Jadi anak-anak kita pun sama juga. Bila balik dia bercakap dengan anak, mulutnya, tapi mata duk tengok handphone. Tengah makan, bagi dua tangan. Tangan kanan makan, tangan kiri duduk tengok duduk apa ni, duduk serik dia punya skrin. Akhir kali sudah makan, tak tahu makan apa. Kalau mari orang Kedah mari, dah nak kira makan apa tadi, mikir dia makan apa. Sebab otak dia duduk di handphone, mulut dia makan. Itu yang masalah. Tuan-tuan jangan pula bila saya sebut cerita ni teringat kepada cerita Ubaid bin Ya'ish, seorang ulama. Dengar cerita, kita dengar cerita para ulama ni yang jelas-jelas lah, jangan cari yang pelik-pelik. Ubaid bin Ya'ish ni dikatakan guru kepada Imam Al-Bukhari. Kalau Bukhari hebat beratus ribu apa hadis, guru dia pun mesti orang hebat. Dikatanya dia tak makan malam beberapa lama, tak makan. Jadi bila pembantu dia datang bawa makanan, asyak dia panggil, asyak ni makan malam, tak dekat dia. Tengok sampai sejuk tak makan, kawan tu ambil je suap kat mulut dia, bismillah, makan. Habis dia menulis, dia panggil, mana makan malam aku? Kata di pembantu dia, Syekh, mulut tak basuh lagi tu, saya suap saja satu-satu. Dan ada cerita satu buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Qudah, dia panggil Qimatuz Zaman 'indal Ulama. Nilai masa di sisi para ulama ajaib, tuan-tuan, wallahi ajaib. Sampai dia, jadi kita hari ni tak fokus juga. Tak. Makan sambil tengok telefon, akhir sekali tak tahu makan apa. Itu jadi masalah kita. Maka kata di Ibnu Zaid kata uzunun wa'iyah, ai uzunun yang boleh memberi kesedaran kepada kita. Kita dengar, masuk dalam hati. Barulah kita bila masuk dalam hati perbincangan, bila kita balik ke rumah, kita boleh beritahu kepada keluarga. Saya dengar pagi ini perbincangan kita tentang hati manusia ni. Kita kena cari hati di mana tempat? 3 tempat. Yang pertama, nak suruh ulang balik baru ni, tak keluar majlis lagi ni. Belum balik rumah lagi tu. Tempat yang pertama cari di mana? Ketika baca Quran. Yang kedua, ketika berzikir dalam majlis zikir. Yang ketiga, ketika berkhalwat. Ini penting. Lepas ni sebab nak suruh balik cari ni.
Nak suruh balik cari, balik rumah cari di mana hati kita ada dekat mana. Allahu Akbar. Jadi kata di para ulama, al-wa'yu, telinga yang peka itu, orang panggil telinga nipis ni, mudah dengar benda-benda, iaitulah sebagaimana yang disebut kepada hati. Bermakna telinga yang betul dengar, iaitulah apabila telinga itu turun kepada hati. Tapi kalau telinga je dengar, hati tak tahu, maka dia tak beri kesan. Tak beri kesan. Pasal itulah bila kita panggil anak tak, panggil anak, jawab tak datang, panggil 3 kali tak mari, kita kata, ayah dia kata apa? Mu ada telinga ke tak? Anak dia tunjuk 2 ada ya. 2 ada. Tapi oleh kerana panggilan tadi tidak turun ke hati, maka dia tak datang. Sama juga dengan kita ada telinga 2. Alhamdulillah kan. Tetapi adakah telinga itu mendengar? Al-wa'yu maknanya pendengaran yang memberi kesan kepada jiwa. Maknanya kalau kita betul-betul punya telinga yang mendengar, hari ini bila kita dah banyak dengar, banyak ke sikit kita dengar? Hari-hari. Kadang-kadang saya biasa saya pergi masjid, kita dapat taklimat daripada masjid, dia masjid kita di antara masjid yang makmur. Kuliah subuh pun ada, kuliah zuhur pun ada. Luar Ramadan ada satu masjid di Shah Alam, dia tulis tausiah zuhur. Waktu dia ajak saya pun tak apa nak pergi tengah. Kata kalau bulan Ramadan okey lah. Dia kata ustaz jangan bimbang. Kerja ustaz datang je kata, bagi ceramah. Kerja panggil orang saya AJK masjid. Bila kita pergi, ajaib tuan-tuan, penuh masjid tengah hari zuhur. Anak kata ini satu benda yang ajaib jugalah. Sebab orang boleh buat kuliah zuhur pada hari tidak Ramadan. Kalau tidak, payah ni nak buat tak? Baik, jadi kita cuba cari. Kita dah dengar banyak, tetapi dengar yang memberi kesan yang kita nak. Yang kedua, yang kita nak tengok hati kita ni hidup tak hidup, maka hati yang tengok segala benda memberi kesan kepada dia. Tengok, dia panggil tengok sebagai ambil perhatian dan iktibar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Tanda suratul Hijri ayat 75. Semua cerita terpanjang lah, tengok tu tengok ni, semua ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang al-mutawassimin, iaitulah al-mutafakkirun, al-mu'tabirun, orang yang berfikir, orang yang mengambil iktibar, orang yang ambil perhatian kepada semua perkara. Jadi kita ni para jemaah sekalian, kita tengok benda, jangan tengok satu dimensi saja. Kena tengok banyak benda. Bila kita tengok benda baik datang, kita kata, oh ini Allah Ta'ala sayang kepada kita ni, bagi nikmat. Betul lah tak? Kita pun nak lagi itulah. Tapi kita kena tengok satu lagi, boleh jadi ini satu istidraj. Apa nak istidraj? Satu anugerah yang Tuhan beri, sehingga sampai peringkat kita tak sedar kita tu nak pergi ke mana. Saya baca cerita kisah sahabat-sahabat Nabi SAW menangis ketika nak mati. Menarik tuan-tuan. Kalau kita nak lembutkan hati kita, di antaranya kena beli kisah. Ada satu buku yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, At-Tawwabun, orang-orang yang bertaubat. Jadi kita baca, tengok, dengar cerita dia. Cuma cerita tu bolehlah kita ambil cerita, ada sebahagiannya mungkin dipertikaikan oleh ulama-ulama tentang kesahihannya, tapi dari segi pengajaran. Dia kata bila aku nak mati, dia menangis. Orang tanya dia, kenapa menangis Syekh? Kenapa menangis? Dia kata, aku menangis sebab sahabat-sahabat aku yang terawal di kalangan muhajirin, di kalangan ansar, mereka mati awal. Pergi perang Badar mati, pergi perang Uhud 70 mati. Mereka telah pergi ke syurga dengan amalan mereka. Saya hari ni panjang umur, hidup zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Lepas Ali mati pun dia hidup lagi. Maknanya panjang umur dia. Bukan sekadar panjang umur, hartanya banyak. Jadi aku bimbang, takut-takut harta ini Allah SWT bayar kepada hasil usaha perjuangan aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayar cash atas dunia. Orang-orang lain, orang dulu, mereka dah ambil pahala di akhirat, dunia sangat tak dapat
Tak dapat. Mus'ab bin Umair, seorang pemuda anak bangsawan Mekah, mati di Uhud. Tuan-tuan, waktu Nabi SAW tengok Mus'ab, Nabi kita sedih, menangis. Sebab apa? Anak orang kaya tukar baju 2 kali sehari, macam anak kita juga lah. Baju pagi lain, baju malam lain. Waktu dia mati di Uhud, satu helai kain je ada, tudung muka nampak kaki, tudung kaki nampak muka. Maka ambil, Nabi kata tutup muka dia, kaki dia tudung, dikafankan kaki itu dengan apa? Dengan rumput, tak ada kain. Maka kata di sahabat ni, dua riwayat yang saya dengar, Abdurrahman bin Auf, orang kaya, ahli korporat yang masyhur, dan juga Khabbab bin Al-Arat, dia kata aku bimbang, takut kekayaan yang Tuhan beri ni, orang lain pergi mati tak sempat kaya, kita mati dengan kaya, takut ini adalah merupakan balasan Allah Ta'ala bayar atas dunia. Allahu Akbar. Maka bila kita tengok ya apa yang berlaku, kita mesti dipanggil tawassum, tengok dengan i'tibar. Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat, dia tengok Nabi SAW, dia kata apa? Inni tawassamtu fikal khaira a'rifuhu wallahu ya'lamu anni sabitul basari. Dia kata aku tawassam tu, aku tengok mu ni, aku nampak mu ni seorang yang baik. Jadi kita tengok orang, kita tahu orang ni baik tak baik. Allah SWT tahu aku ni seorang yang punya mata yang tajam dari sudut pemerhatian. Jadi bila kita hari ni kita nak jadi orang, nak tengok benda-benda, biarlah kita tengok dalam keadaan kita, tengok dalam semua perkara. Sebab bila kita tengok dalam keadaan yang baik, dengan hati yang suci, kita nampak kesan-kesan tanda itu, kita boleh kesan. Para jemaah sekalian, itu di antara kelebihan kita dengan Al-Quranul Karim. Jadi panjang lagi, ada 8. Jadi saya baca nama sajalah, baca ya. Takut tuan-tuan kata mana 8 tadi janji. Yang pertama tadi, Al-Qalbul Hayy, apabila disebut nama Allah Ta'ala, gemetar hati dan mengalir dia. Yang kedua, setiap benda yang kita tengok kita tengok dengan keimanan pada Allah Ta'ala. Tengok orang senang, macam ni kita ulah. Tengok orang susah, macam ni juga ulah. Jangan tengok, bila tengok orang kena bala, kita pun sibuk juga. Kena bala tu sebab dia tu maksiat dengan Tuhan tu, kita tak fikir kita yang tak kena ni, jangan ingat kita hebat sangat. Yang ketiga, kita kena ambil perhatian bagaimana nak melonjakkan naik dari sudut perjuangan hati kita menentang segala perkara yang menghalanginya. Yang keempat, hulul lisan. Kita kena mempunyai lidah yang baik, tidak mengeluarkan kecuali perkataan yang baik. Mengumpat orang, keji orang, jangan sekali-kali. Banyak berzikir. Yang kelima, ghazirud dam'i. Tanda hati itu hidup, air mata mudah mengalir. Dengar orang kuliah, kita mengalir. Dengar tentang syurga, mengalir air mata. Sebab bimbang, takut tak sampai. Dengan neraka, mengalir air mata sebab takut tak sampai kita, takut tak ada pagar untuk menyelamatkan kita. Yang keenam, iaitulah humum ukhrawiyah. Letakkan depan mata kita tu isu akhirat. Besarkan isu akhirat. Bukan makna kita tinggal, kalau macam ni saya tak jawatan lah kerja, siapa suruh berhenti. Tapi agenda duduk di pejabat pun kerja akhirat. Nak ajak orang buat baik, tinggalkan rasuah, tinggalkan ponting kerja, tinggalkan penipuan. Itu. Yang ketujuh, tauhidul khauf. Jadi biarlah dalam perasaan kita ni sentiasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Macam mana nak takut ke Tuhan? Nak takut pada Allah Azza wa Jalla, kita kena kenal Allah. Nak kenal Allah macam mana? Allah bukan boleh tengok, maka kita boleh kenal melalui nama-nama Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala, dan melalui tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala di atas alam ini. Jadi hari ini tuan-tuan, kalau kita belajar bab sifat, kita tidak menghayati. Ada sebahagian orang ni, pendakwah-pendakwah kita ni duk sibuk nak kelahi kan. Sebut sifat Allah Ta'ala, cara nak berkelahi lah. Kita kata sifat Allah Ta'ala, nama-nama Allah untuk dihayati dalam hati, bukan untuk kita nak kelahi. Jadi jangan duk sibuk dengan benda-benda lagu tu.
Yang ke-8 ghiratul anbiya, para orang yang soleh ini berebut nak ambil, nak buat ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana berlaku pada contoh yang paling simple, iaitulah berlaku pada Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Dua sahabat ni berebut sentiasa. Kan cerita bila Sayyidina Umar mari nak bagi sedekah kepada Nabi setengah harta dia, tiba-tiba mari Sayyidina Abu Bakar, dia kata dia beri semua harta dia. Umar kata, lepas ni aku tak challenge dah Abu Bakar ni. Jadi kita nak lagi tu, tanda hati hidup ni berebut dalam perkara nak buat ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan duk tengok kita, aku banyak dah ibadat tu nak banding orang lain. Tak. Dalam ibadat jangan duk banding orang, kita banding orang hebat lagi. Dalam bab dunia tak apa. Aku dunia banyak dah, tak payah dah. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara tazkirah ringkas kita tentang ciri-ciri al-qalbul hayy, hati yang hidup. Mudah-mudahan ada manfaatnya tazkirah ringkas kita pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.